Waalaikumsalam. InsyaAllah boleh dengar insyaAllah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma anta rabbil alamin. Wa ana ala ahlika. InsyaAllah kita mula dengan Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita bersyukur pada Allah diberikan kesempatan pada pagi ini untuk sama-sama kita meneruskan program kita, program pengisian kita insya-Allah. Dan sama-sama kita bersyukur dengan kita membetulkan niat kita. Bagaimana biasa, mari kita sama-sama tajdidkan iman kita. Mudah-mudahan kalau ada dosa Allah ampunkan, kalau ada syirik Allah hapuskan. Dan mudah-mudahan kalau ada kelemahan, keaiban Allah tutup. Dan mudah-mudahan Allah membuang segala kelemahan kita insya-Allah. Dan diberikan kekuatan kepada kita untuk istiqamah di atas jalan Islam, jalan perjuangan Islam, berkorban di atas jalan perjuangan Islam. Dan akhirnya kita mati dengan keadaan kalimah syahadah la ilaha illallah. Kita baca syahadah sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillah. Kita berdoa supaya Allah SWT buang segala sifat-sifat syirik, segala perkara syirik yang ada dalam diri kita. Kita berdoa supaya Allah SWT membebaskan kita daripada murtad, ciri-ciri murtad, dan kita berdoa supaya kita diberikan oleh Allah kekuatan untuk duduk dalam Islam, berjuang bersama Islam, kalimah la ilaha illallah, dan seterusnya kita sama-sama berkorban. Dan kita berdoa minta supaya Allah, ya Allah, matikanlah kami dalam keadaan Islam, dalam keadaan Muslim, berjuang pada jalanmu, mati jihad fi sabilillah atas kalimah la ilaha illallah. Alhamdulillah. Jadi pertama-tamanya kita nak kena minta kepada Allah kekuatan, minta kepada Allah kekuatan, minta kepada Allah keampunan. Sebab tu kita kena sentiasa mohon ampun pada Allah. Ampun yang paling besar kita nak minta supaya Allah maafkan kita ialah perkara syirik yang kita buat. Sebab syirik ni ada benda yang kita sedar dan ada benda yang kita tak sedar. Syirik ni ada dua, syirik yang besar yang terang-terang, syirik jali. Yang ni boleh membawa kepada kufur, syirik yang terang-terang. Kemudian syirik yang kafi, syirik yang tersembunyi, syirik sembunyi. Jadi kita yang bimbang ni, orang yang beriman dengan Islam, syirik yang tersembunyi. Tapi syirik tersembunyi ini membahaya, amat berbahaya, kerana dia boleh membawa kepada kematian yang kesudahan yang buruk, su'ul khatimah, kesudahan yang buruk. Jadi insya-Allah kita selawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid.
Kita panjangkan selawat, panjangkan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan penuh kasih sayang. Kita rasa syukur sebab kita ditemukan dengan risalah Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita panjangkan selawat dan salam kita dengan penuh kasih sayang tadi, dengan kita berazam dalam diri kita untuk melaksanakan sebanyak mungkin sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi kemudian mari sama-sama kita merendahkan diri kita. Kita merendahkan diri kita, kita menundukkan diri kita kepada Allah, kepada kebenaran Allah. Jadi pagi ini mari sama-sama kita mulakan setelah kita bersyahadah, setelah kita berselawat, kita mulakan dengan kita merendahkan hati kita. Hati kita ni kita nak rendahkan. Apa maksud rendahkan? Maksudnya segala kebenaran yang datang daripada Allah kita nak terima, kita nak ambil walaupun pahit, walaupun susah, walaupun kita rasa tak best, tapi oleh kerana daripada Allah kita ambil, kerana daripada Rasulullah SAW kita ambil, kerana itulah yang akan menyelamatkan kita daripada perkara-perkara yang kita takutkan. Apa kita takutkan? Ancaman pertama kepada orang beriman, ancaman yang pertama sekali ialah dia ditinggalkan oleh Allah, dia terputus daripada Allah, dia tidak dapat ampunan Allah. Itu orang beriman, dia bimbang yang itu. Maka dia pun bertaubat. Dia bertaubat, dia sentiasa putuskan kecenderungan hati untuk bermaksiat. Kecenderungan hati untuk bermaksiat. Kita terasa nak buat dosa. Yang terasa tu pun kita dah putuskan. Belum lagi dosa memang kita dah tinggalkan. Jadi dosa bagi orang yang awam, yang biasa-biasa macam kita ni, orang yang baru nak kenal Allah ni, dosanya bermula dengan dosa fizikal. Dosa anggota jawarih, anggota fizikal tu dosa kita. Dosa kita ni kita nak kena tengok mata kita, telinga kita ada tak dosa. Kalau ada, kita kena minta ampun pada Allah, bertaubat. Kalau laki-laki mata tu kena jaga mata tu. Terutamanya bila tengok telefon, bila tengok internet, bila tengok movie, bila tengok cerita-cerita, bila tengok game ataupun apa-apa yang kita rasa kita nampak mata, dosa mata. Laki bagi perempuan kebanyakannya dosa lidah. Bercakap berkenaan dengan orang lain, bercakap berkenaan dengan kawan-kawan, saudara, kerabat kita, siapa-siapa saja. Bila kita bercakap berkenaan orang, hati-hati. Kalau boleh, elakkan bercakap berkenaan orang lain. Kita cakap berkenaan diri kita. Kemudian, dosa-dosa yang lain, telinga. Ini semua dosa fizikal. Lidah kita, mata kita, telinga kita mendengar benda yang Allah larang, yang melalaikan kita. Jadi, dosa-dosa fizikal ni, kita tengok satu-satu. Kita nak minta ampun pada Allah. Minta supaya Allah taubat, kita bertaubat kepada Allah. Jadi kita menyesal. Kemudian dosa hati. Dosa hati ni dosa apa? Banyak dosa hati. Dosa hati bagi orang-orang yang macam kita ni, contohnya dengki, hasad, dengki. Ini semua adalah dosa. Dosa-dosa yang boleh membawa kepada kehancuran amalan kita. Kemudian dendam. Sebab itulah akhlak yang mulia, yang paling mulia, bukan saja berbuat baik pada orang, kita tolong orang. Akhlak paling mulia ialah orang buat jahat kat kita, kita maafkan dia, kita ampunkan, maafkan dia. Jadi akhlak yang mulia, perkara yang paling memudahkan untuk kita mendapat syurga Allah, memaafkan orang. Jadi kita maafkanlah siapa buat dosa kat kita, kita maaf. Jangan dendam. Dendam kita yang sakit. Jangan dengki. Kita biarkan, serahkan pada Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah sebagai pemelihara aku. Wa ni'mal maula wa ni'mal nasir. Ni'mal maula, cukuplah Allah sebagai yang menjadi ketua aku, memimpin aku. Cukuplah Allah yang melindungi aku. Ni'man nasir, cukuplah Allah yang memberi kemenangan kepada aku. Tak payah kita nak dendam orang, tak payah. Tak payah kita nak dengki pada orang, tak payah. Kemudian bila kita dah mula berjalan di atas jalan dakwah ini, jalan tarbiyah ini, dah mula berjalan,
maka timbul satu perkara lagi. Selain daripada dosa, banyak dosa sehati, banyak lagi lah. Ujub. Ujub. Ujub ni apa? Kita rasa diri kita baik daripada orang lain. Dan riak, kita nak menunjuk-nunjuk amal kita pada orang lain. Sombong, takbur, kita merendah-rendahkan orang lain. Jadi banyak lagi. Kita kata penyakit-penyakit hati. Kita kena tengok satu-satu. Dan bagi orang yang dah mula berjalan, dah mula mengenal Allah, dah mula kenal Allah tadi, maka perkara yang ditakut ialah dia lalai pada Allah. Tu dia takut. Dia tak buat dosa dah. Mata dah tak dosa, telinga dah tak dosa, dah tak buat dah. Lidah dah tak berdosa, hati pun dah aman dengan orang lain. Kita bersihkan hati semua orang lain. Kemudian dah tak ada ujub dah tak ada riak dah. Sentiasa tawaduk, tadaruk dengan Allah, sebagainya. Jadi apa yang dia takut dosa dia, bila dia dah mula berjalan, dah mula mengenal Allah, dah mula dekat dengan Allah, dah mula merasai rapat dengan Allah, ni peringkat-peringkat kan, peningkatan dia tu. Dosa yang dia bimbang ialah lalai. Lalai ni apa? Lalai ni dia terlupa Allah. Dia makan terlupa Allah, dia minum terlupa Allah. Dia sembahyang terlupa Allah, lalai. Dia baca Quran, dia terlupa Allah. Lalai. Ini dosa orang yang dah mula mengenal Allah ni, dia rasa takut. Jadi dia sentiasa dalam keadaan mengingati Allah. Kita akan cerita lagi insya-Allah. Baik, jadi kita kena bertaubat. Taubat ni pintu untuk mendapat hidayah Allah. Meningkatkan lagi hidayah kita, meningkatkan lagi jihad kita, perjalanan kita, mujahadah kita. Kena bertaubat. Jadi kita kena sensitif dengan dosa. Orang yang duduk dalam tarbiyah sensitif dengan dosa dia. Dia tak sensitif dengan dosa orang lain. Tak sama dengan orang politik. Orang politik sensitif dengan dosa orang lain. Orang politik sibuk dengan dosa orang lain. Artis sibuk dengan dosa orang lain. Sebab artis, bila dia ceritakan dosa orang kawan-kawan artis, dia naik. Artis yang banyak-banyak tu jatuh. Sama orang politik. Politik bila dia ceritakan orang tu punya kelemahan, dia yang baik, maka dia naik. Itu orang politik. Tapi orang yang beriman, yang duduk dalam tarbiyah, dia sibuk dengan dosa dia. Dia tak sibuk dengan dosa orang lain. Orang lain dia tengok ada dosa sebagainya, dia fikir macam mana nak tolong. Macam mana nak bantu. Bukan macam mana nak kutuk. Bukan macam mana nak ngumpat. Macam mana nak menjatuhkan. Tengok orang dia lemah. Orang dia ada masalah yang ini. Dia bukan dedahkan masalah orang tu. Dia bukan ngumpat dia. Dia bukan fitnah dia. Tapi dia tolong. Itu orang beriman yang duduk dalam tarbiyah dia macam itu. Kalau orang politik, yang ada, terutamanya politik yang diasaskan oleh Zionis, sistem yang diasaskan oleh Zionis, dia tengok orang ni, dia nak bantai. Nak bantai sebab apa? Supaya bila dia bantai orang, dia naik, orang lain jatuh. Itu dia. Jadi kita tak mau duduk macam tu. Itu dunia orang lain tu, bukan dunia orang yang duduk dalam tarbiyah. Duduk dalam tarbiyah, kita sibuk dengan diri kita, dosa kita, baiki diri kita. Kemudian tengok orang lain lemah, kita tahu kita pun ada kelemahan. Kita tak tengok orang tu lemah, kita terror, kita tindak. Kita pun lemah juga. Orang tu lemah, kita nak tolong. Macam mana nak tolong dia? Macam mana nak dakwah dia? Macam mana nak bantu dia? Ini perkara yang perlu kita sama-sama rasai dalam hati kita secara ikhlas, secara sungguh-sungguh. InsyaAllah. Bila kita dah mula berjalan dengan taubat pada Allah, an-nadamah, menyesal. Maka ketika itu Allah buka jalan. Allah akan buka jalan. Macam-macam Allah tunjukkan kat kita. Macam-macam. Dan kalau Allah tunjukkan kita, jangan pula kita bangga. Bangga bini-bini tak. Itu semua sebagai ujian pada kita. Adakah kita bertambah syukur pada Allah ataupun tidak? Kalau kita tak syukur, maka dia menjadi istidraj. Maknanya kita makin diberi oleh Allah nikmat, dia bukanya, dia kasyafkan kita, dia dapat nampak sesuatu, dapat merasai sesuatu sebagainya, rupa-rupanya kita makin jauh daripada Allah. Itu namanya istidraj. Istidraj ni, walaupun kita beramal, walaupun kita beriman, walaupun kita duduk dalam proses tarbiyah, tapi kita makin jauh daripada Allah, makin banyak dosa kita. Kita tak perasan, kita ingat kita okey. Sebab kita nampak nikmat Allah aja. Sampainya kita nampak yang bahawa kita nikmat tu membawa kita menderhaka pada Allah. Semakin jauh daripada Allah. Ini istidraj. Bahaya, sangat bahaya. Baik, kita sedang membincangkan satu tajuk yang amat penting, yang amat sentiasa difikirkan dalam pemikiran para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang berada dalam tarbiyah, iaitu kesudahan yang buruk, su'ul khatimah. Jadi kita dah bincangkan dalam 2 siri yang lepas, iaitu sebab-sebab su'ul khatimah. Yang pertama ialah akidah yang rosak. Cuba tengok balik dalam tajuk itu, akidah yang rosak yang nombor 1. Yang nombor 2, kita bincangkan tentang sebab-sebab su'ul khatimah ialah terus-menerus di dalam maksiat. Dalam bahagian pertama, akidah yang rosak, apakah kuncinya? Kuncinya kita nak tengok dalam diri kita, ada tak sifat munafik? Ada tak sifat munafik? Kalau ada, kita buang. Kita buang.
Dan kemudian yang kedua, kan, apakah yang kita nak tengok dalam kita terus menerus dalam maksiat, ada tak kecenderungan kita untuk kepada selain Allah. Kecenderungan kita nak dapat dunia, nak dapat nama, nak dapat apa. Nak dapatkan jawatan dan sebagainya. Apa kecenderungan hati kita? Ke mana kita nak tuju? Bila kecenderungan kita pada maksiat, keseronokan sahaja, bukan nak jadi hamba Allah, maka kita akan terperangkap dengan maksiat. Kita akan terperangkap dengan dosa. Dan kita akan terperangkap dengan kecenderungan yang ada dalam hati kita. Lintasan yang hati, niat kita tu. Apa yang ada dalam lubuk hati kita, itulah yang akan menyesatkan kita. Sehingga di akhir hayat, kita akan terperangkap dengan su'ul khatimah. Kesudahan yang buruk. Cuba tengok kuliah saya yang semalam. Secara detailnya. Dan pada hari ini kita akan sambung. Sebab yang ketiga yang menyebabkan seseorang itu mendapat su'ul khatimah ialah berpaling daripada istiqamah. Sebab yang ketiga ini ialah setelah ibadahnya diperbaiki. Alhamdulillah kita ada tauhid yang betul. Kita membenarkan Allah, beriman pada Allah. Alhamdulillah kita mula beramal. Kemudian alhamdulillah kita mula berhati-hati dengan maksiat, dengan dosa. Kita tengok hati kita sentiasa, adakah aku mahu mencari redha Allah ataupun aku mahu mencari redha manusia. Kalau kita mahu mencari redha manusia, maka kita betulkan balik. Maka lepas tu kita pun berjalan di atas jalan amal soleh, mendapatkan redha Allah. Maka yang ketiga ini ialah sebab su'ul khatimah ialah kita dah ikut dah tadi, elok-elok dah 1 dan 2 tadi dah jaga. Yang ketiga kita berpaling daripada istiqamah. Berpaling daripada amal yang soleh yang kita dah buat, yang kita dah mula ikut, kita kata tarik tadi, jalan tadi, dah mula ikut, suluk untuk makrifat kepada Allah, dah mula ikut jalan-jalan tarbiyah, dah mula ikut, tiba-tiba kita berpaling daripada istiqamah. Apa maksud berpaling ini? Maknanya kita menghentikan amalan kita atau kita merendahkan amalan kita. Berpaling, kita terus berpaling daripada istiqamah. Kita semayang, kita terus tak semayang. Dulu banyak zikir, zikirnya 30,000 kali, 100,000 kali, 10,000 kali, 1,000 kali. Sekarang zikir tak ada dah. Dulu baca Quran, sekarang dah tak baca Quran dah. Dulu banyak solat sunnah. Solat sunat banyak. Sekarang dah tak ada solat, berpaling dari istiqamah. Dulu kita jaga solat wajib. Jaga wajib ni mesti berjamaah. Solat. Kalau tak berjamaah, kita jaga khusyuk, kita jaga sungguh-sungguh. Dulu. Sebelum ni. Sekarang kita dah mula meringan-ringankan solat jamaah. Kita mula meringan-ringankan khusyuk. Jadi, perkara yang ketiga, orang yang akan mendapat su'ul khatimah ialah apabila dia berpaling daripada istiqamah. Orang-orang yang istiqamah adalah orang-orang yang berada pada jalan yang lurus. Pada jalan yang lurus. Pada jalan Islam. Dan disebabkan nikmat yang Allah beri kepada mereka. Ini orang yang istiqamah. Ini adalah mereka yang digelar Rasul, digelar Nabi, para siddiqin, para syuhada dan orang-orang yang saleh. Jadi orang saleh ni adalah orang istiqamah. Para nabi istiqamah, para syuhada di istiqamah. Kenapa dia dapat syahid fi sabilillah? Maknanya akhir hayat dia ialah husnul khatimah. Kenapa? Sebab dia istiqamah. Sampai mati dia berjuang. Sampai mati dia berjuang. Kenapa para rasul digelar rasul? Ada yang ulul azmi, ada yang rasul biasa, ada yang nabi. Para siddiqin, kenapa gelaran mereka? Kerana mereka istiqamah sampai akhir hayat mereka. Dalam amalan mereka. Allah memerintahkan Rasulnya untuk beristiqamah. Surah Al-Hud, surah Hud ayat 112. Saya bacakan makna dia. Dan tetaplah kamu, beristiqamahlah kamu. Dan tetaplah kamu pada jalan yang benar. Sebagaimana diperintahkan kepada kamu. Dan juga orang-orang yang telah bertaubat. Maknanya tetaplah kamu dengan jalan yang benar, jalan Islam. Dan sebagaimana diperintahkan, Allah perintahkan kita supaya istiqamah. Dan kemudian juga orang yang telah bertaubat juga tetap dengan bertaubat. Dan jangan kamu melampaui batas, jangan buat dosa. Istiqamah dengan taubat. Istiqamah dengan menghindari dosa.
Berhenti daripada dosa. Sesungguhnya dialah yang maha melihat apa yang kamu kerjakan. Allah maha melihat, Allah tahu, Allah nampak apa yang kita buat. Ini surah Hud ayat 112. Dalam ayat lain pula, dalam Asy-Syura ayat 15. Saya baca makna insya-Allah. Maka kerana itu, firman Allah, maka kerana itu serulah mereka kepada jalan agama kamu, agama itu, dan tetaplah sebagaimana diperintahkan kepada kamu. Istiqamah. Allah perintahkan suruh kita berdakwah. Allah perintahkan kita berdakwah. Dan kemudian Allah perintahkan kita istiqamah. Dan janganlah mengikuti hawa nafsu. Nampak kita bincang semalam tentang macam mana maksiat tu boleh berterusan sebab ikut hawa nafsu. Jangan ikut hawa nafsu. Allah perintah ni. Jangan. Maknanya jangan kita batalkan istiqamah kita. Kan? Dan katakanlah. Berkatalah. Berjanjilah. Bersaksilah. Aku beriman kepada semua kitab yang diturunkan Allah. Aku beriman semua kitab. Dan aku diperintahkan supaya berlaku adil di antara kamu. Allah perintah kita berlaku adil. Allah lah Tuhan kami dan Tuhan kamu. Cakap dengan dia. Allah ni Tuhan aku dan Tuhan kamu. Bagi kami amal kami dan bagi kamu amal kamu. Kamu nak buat amal, buatlah. Itu hak kamu. Kami nak amal dengan amal kami. Tidak ada pertengkaran antara kami dan kamu. Tak payah kita bertengkar-bertengkar. Tak payah nak buang masa tengkar-tengkar, bising-bising. Tak payah kita buang masa kita berjidal. Berdebat. Tak payah buang masa. Beramal saja. Allah perintah kasih. Dan Allah mengumpulkan antara kita. Dan kepadanya lah kita akan kembali. Tak payah nak bergaduh-gaduh. Tak payah debat-debat. Sama kita nak debat macam mana. Bagi ulama' cukuplah. Biarlah ulama' yang berdebat. Mahdi dah keluar ke belum? Ada kata dah, ada kata belum. Dengarlah pandangan. Ada yang kata dah. Tu macam mana? Yang kata belum, Mahdi tu tak ada lagi. Macam mana? Dengar je. Tak payah kita nak bergaduh pula. Kita kata, Mahdi ada, Mahdi tak ada, Mahdi ada. Saya rasa macam ni, saya rasa macam tu. Tak payahlah. Buang masa. Sebab Allah gambarkan dalam Syura ini, jangan kamu melampaui batas. Minta maaf. Jangan kamu bertengkar. Jangan kamu bertengkar. Tak payah bertengkar. Kita fokus pada membina kekuatan. Dan Allah memuji orang-orang yang istiqamah. Jadi disebutkan sini tadi, yang tadi tu. Bila kita bertengkar, bila kita berselisih faham, bila kita banding-bandingkan diri kita dengan diri dia, bila kita kata kita ni tidak buat dosa, bila kita buat dosa, tidak berlaku adil, ikut hawa nafsu, semua tu akan membatalkan istiqamah kita. Membatalkan istiqamah kita. Jangan begitu. Kemudian Allah puji orang yang istiqamah. Apa yang Allah puji istiqamah ni? Sesungguhnya ni dalam surah Al-Ahqaf ayat 13-14. Tadi surah Asy-Syura ayat 15. Surah Ahqaf ayat 13-14. Saya bacakan makna dia. Apa firman Allah? Sesungguhnya mereka lah orang-orang yang mengatakan Rabbunallah. Summa istaqamu. Mereka mengatakan Tuhan kami adalah Allah. Kemudian mereka istiqamah. Mereka bertetap atas jalan itu. Maka tidak ada kekhawatiran terhadap diri mereka dan tidak pula berduka cita. Bila kita tajdidkan iman kita, Rabbunallah. Kita kata apa? Tuhan kami adalah Allah. Kita tajdidkan iman kita. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sentiasa kita perbaharui iman kita. Rabbunallah, kita mengaku Allah sebagai Tuhan kita. Summastaqamu, kemudian kita beristiqamah. Istiqamah, jangan buat satu hari je, 2 hari je, masa ceramah je, tak setiap masa. Kemudian apa Allah sebut? Allah gambarkan, maka tidak ada kekhawatiran. Tak payah. Bila kita istiqamah tu, tidak ada kekhawatiran terhadap mereka. Tidak pula mereka akan berduka cita. Tidak ada ketakutan. La khaufun. Wala hum yahzanun. Tidak ada ketakutan pada mereka. Dan tidak ada sedih. Mereka inilah penghuni syurga. Jadi penghuni syurga ni sifat dia istiqamah. Dan mereka kekal di dalamnya. Sebagai balasan apa yang telah mereka lakukan. Jadi ini kita nak sebut sini istiqamah. Jadi saya nak sebut sini, bila kita kata istiqamah ni, sebenarnya apa yang menghalang kita daripada istiqamah? Apa yang menghalang kita daripada istiqamah? Nombor 1,
Yang menghalang kita daripada istiqamah ialah syahadah kita yang tidak jelas. Iman kita tak jelas. Kita masih memilih maksiat, memilih dunia dalam hidup kita. Kita belum memilih Allah lagi. Belum memilih redha Allah lagi. Maka jadilah kita orang-orang yang tidak boleh nak istiqamah. Kenapa? Sebab Allah halang kita. Allah halang kita. Jadi sebab itulah kita nak kena merasakan qalu rabbunallah. Sesungguhnya Tuhan aku, Tuhan kami adalah Allah. Summastaqamu, dan kita beristiqamah. Jadi macam mana istiqamah ni? Baik. Jadi kita tengok hari ini nombor 1 tuan-tuan, kita nak apa kunci istiqamah? Kunci istiqamah ialah kenapa kita boleh istiqamah? Kita boleh istiqamah dalam amal sebab Allah tolong kita. Allah bantu kita. Allah SWT memberi kekuatan pada kita. Itu sebab kita boleh istiqamah. Jadi macam mana kita nak dapat kekuatan daripada Allah? Apabila kita bergantung sepenuhnya pada Allah, baru Allah tolong kita. Apabila kita bergantung pada diri kita, kuat kita, terror kita, ilmu kita, pandai kita, takwa kita, kita gantung pada diri kita, diri makhluk yang lain, maka Allah tinggalkan kita. Sebab itu sifat yang pertama kepada orang yang akan mencapai tahap istiqamah ni ialah sifat kehambaan. Kita merasakan kita ini hamba Allah. Maka kita menonjolkan dalam kehidupan kita, dalam hati kita ni, dalam hati kita, perasaan kita, fikiran kita, malahan dalam hidup kita ni, sifat hamba Allah. Sifat hamba Allah. Apa sifat hamba Allah? Yang pertama, kita mengaku yang kita ini dhaif. Contohnya, kita lemah. Ya Allah, aku lemah. Ya Allah, kuatkanlah aku. Contoh. Kita mengaku kita lemah. Ya Allah, aku lemah. Ya Allah, kuatkanlah aku. Berilah kekuatan pada aku untuk istiqamah. Sebab kita tahu kita boleh istiqamah dengan izin Allah, dengan kehendak Allah, dengan kuasa Allah. Kita minta lah ke Allah. Ya Allah, aku dhaif. Ya Allah, kuatkanlah aku. Ya Allah, aku fakir. Ya Allah, aku tak ada apa-apa. Tak ada apa-apa. Tak ada apa-apa. Aku fakir. Ya Allah, berikanlah aku rezeki. Minta rezeki ke Allah. Apa rezeki ni? Rezeki ni seperti kita boleh sembahyang, dapat taufik Allah, hidayah. Itu semua rezeki. Rezeki bukan makan minum aja. Rezeki bukan makan, bukan minum, bukan duit, dapat duit banyak, kaya. Bukan itu sahaja. Itu sebahagian kecil daripada rezeki. Rezeki yang paling besar sekali ialah hidayah Allah, taufik Allah. Itu besar tu. Daripada hidayah dan taufik tu kita boleh beriman pada Allah. Kita boleh tunduk pada Allah, boleh sayang pada Allah. Kemudian kita boleh beramal. Kemudian kita boleh istiqamah. Allah bagi pula istiqamah. Rezeki tu. Itu rezeki. Saya nak ajar tuan-tuan baca doa ni. Ya Allah. Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika astaghis. Ataupun banyakkan baca. Ya Allah. Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika nastaghis. Ya Allah. Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika nastaghis. Ya Allah, Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika nastaghis. Ya Allah, yang maha hidup, yang maha hebat, berdiri dengan sendirinya. Al-Qayyim, Al-Qayyum, birahmati, rahmatilah kami. Birahmati, nastaghis, dan berilah pertolongan pada kami. Kemudian baca. Ya Razzaq, Ya Razzaq, Ya Allah berikan kami rezeki. Urzuqni rizqan halalan tayyiba wasi'ah wa anta khairur raziqin. Ya Razzaq, Zul Quwwatil Matin. Wahai Tuhan yang maha memberi rezeki, Zul Quwwatil Matin, yang maha kuat, yang maha tegap, yang maha, kita kata, yang maha Quwwatil Matin, yang maha tetap kekuatannya, yang maha hebatlah, gitu-gitulah. Urzuqni, bagilah aku rezeki ya Allah. Ataupun kalau nak dengan keluarga semua, urzuqna, ataupun narzuq, ataupun urzuqni rizqan halalan tayyibah. Rezeki yang halal dan baik. Lepas tu cakaplah wa anta khairur raziqin, kau lah sebaik-baik rezeki. Kita minta rezeki ke Allah. Apa rezekinya?
rezeki hidayah sebagainya tu. Tapi bila kita minta rezeki tu, jangan kita minta dalam keadaan kita rasa kita dah ada dah, kita kuat dah. Kita rasa kita dah hebat. Kita dah ada duit, kita dah ada rumah, kita dah ada kereta, kita dah ada kerja. Jangan. Kita nak rasa kita tak ada apa-apa. Kan? Bila kata ya Razak, kita nak minta rezeki daripada Allah, daripada yang Maha memberi rezeki. Perasaan kita apa? Perasaan fakir. Ya Allah, ana fakirun. Aku fakir. Berilah rezeki padaku. Ya Razak, Zul Quwwatil Matin, urzuqni rizqan halalan tayyibah. Wa anta khairur raziqin. Ya Allah, ya Wahhab, ya Muqtadir, ya Karim. Wallahu akbar. Kalau kita guna nama Allah semua tu, cepat Allah bagi. Ya Allah, ya Razak, yang Maha memberi rezeki. Ya Allah, ya Muqtadir, yang Maha berkuasa ke atas segala sesuatu, yang menetapkan qada dan qadar. Ini kuat ni kita minta ke Allah. Al-Muqtadir, ini nama Allah, Al-Muqtadir. Iaitu yang Maha menguat, menetapkan, yang Maha berkuasa. Yang mempunyai sifat kudrah. Muqtadir. Ya Karim, yang Maha mulia, yang cepat menjawab, yang cepat memberikan. Yang mulia, yang cepat memberikan rezeki. Yang kita minta rezeki ke Allah, jangan minta kaya. Kalau minta kaya pun halalan thayyibah. Allahumma ya ghani, ya mughni, ya ghani. Wahai Tuhan yang Maha Kaya, ya mughni, yang Maha Kaya, yang Maha memberi kekayaan. Ya ghani, ya mughni. Kan? Aghnini bifadlika amman siwak. Aghnini, kayakanlah aku. Ini doa Rasul aja. Aghnini bifadlika. Kita tak minta duit. Kita tak minta harta. Nabi tak ajar minta harta. Aghnini bifadlika. Berikan kepada aku anugerah-anugerahmu, ya Allah. Kita minta anugerah dia. Kelebihan-kelebihan. Bifadlika. Anugerahmu, ya Allah. Min anwasiwak. Yang daripada situ, aku tak perlu lagi minta pada siapa-siapa. Tak perlu lagi hajat pada siapa-siapa. Hanya kau aja. Ya ghani, ya mughni, aghnini bifadlika amman siwak. Jadi kita minta ke Allah. Tapi kenapa? Macam mana cara kita minta ni? Salah satu rezekinya, salah satu karamah, bukan rezeki saja, karamah, kelebihan, ialah kita boleh istiqamah. Istiqamah. Jadi macam mana perasaan kita ketika minta tu? Ya Ghani, ya Mughni, wahai Tuhan yang Maha Kaya, wahai Tuhan yang Maha memberi kekayaan. Aghnini, kayakanlah aku bifadlika, dengan anugerahmu. Sehingga aku tak perlu minta daripada siapa-siapa. Sehingga aku tak perlukan siapa-siapa. Tak perlukan apa-apa pun. Engkau saja yang bagi. Ini doa seorang yang mengaku dirinya hamba Allah sebagai seorang yang fakir. Kita ni fakir. Kita tidak boleh nak apa kita kata ada kekayaan, ada kekuatan, melainkan apa yang Allah beri. Allahumma kfini bihalalika an haramik. Ini satu lagi. Allahumma kfini, ya Allah cukupkan aku bihalalik, dengan halal, daripada yang haram. Itu kita minta juga. Allah cukupkan kita dengan yang halal. Tak payah harta banyak tapi haram buat apa? Kan? Baik. Jadi kunci untuk istiqamah ialah nombor satu, kita mengaku kita hamba Allah. Kita dhaif, kita fakir, kita hina, kita terbatas, tak mampu nak buat benda-benda melainkan dengan izin Allah. Ini 4 sifat utama seorang hamba. Kita dhaif, lemah, kita minta Allah kuatkan. Kita fakir, minta Allah rezeki, minta Allah cukupkan kita dengan halalan tayyibah. Rezeki yang halalan tayyib. Rezeki ni tak bukan nak makan minum saja. Rezeki ni termasuklah hidayah semua sekali. Kemudian kita hina. Ya Allah, muliakan aku dengan kemuliaan-Mu. Mulia bukan dengan pangkat. Mulia bukan dengan jawatan. Mulia bukan dengan adanya gelaran-gelaran tertentu. Mulia dengan kita beriman, kita bertakwa, kita ihsan, kita melaksanakan amal yang soleh, kita mulia dengan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhlak yang baik.
Mulia. Kita mengaku kita hina. Ya Allah, aku hina. Ya Allah. Memang kita hina pun. Kan? Muliakanlah aku, Ya Allah, dengan kemuliaan-Mu, Ya Allah. Kan? Ya Aziz. Ya Aziz. Ya Aziz. Wahai Tuhan yang maha mulia. Ya Aziz. Wahai Tuhan yang maha mulia. A'izzani bik. A'izzani bik. Muliakanlah aku dengan Engkau, Ya Allah. Muliakan aku dengan apa yang Engkau reda. Maksudnya. Maknanya Allah reda kita dengan iman. Allah bagi iman. Allah muliakan kita. Allah reda dengan takwa. Allah bagi takwa. Allah reda kita dengan ihsan. Allah bagi ihsan. Allah reda dengan akhlak. Allah bagi akhlak yang saleh, akhlak yang baik. Jadi maknanya a'izzani bika. Ya Allah, muliakanlah aku dengan Engkau, Ya Allah, dengan keredaanmu. Jadi barulah kita dapat doa yang betul. Kita bukan minta kaya. Mungkin Allah bagi kita kaya. Dengan kaya tu kita dapat melaksanakan infak. Kita sedekah, kita wakaf. Ada orang kaya tapi dia makin lokek. Makin banyak duit, makin lokek. Makin lokek, makin lokek. Makin bakhil. Jadi kita kena tengok. Jangan minta kaya. Minta kaya nanti kita jadi lokek, bakhil. Jangan. Kita minta fadilat, kelebihan, anugerah Allah. Kalau mulia, a'izzani bika, Ya Allah. Muliakanlah aku dengan Engkau, dengan keredaanmu, Ya Allah. Itu maksud dia. Jadi kita kena minta. Jadi maknanya kunci istiqamah ni sebenarnya ialah kita merendah diri pada Allah. Dia nombor satu. Jadi kita kena merendah diri dengan Allah Subhanahu Wa Taala, barulah kita boleh nak melaksanakan apa yang kita nak lakukan, sebab Allah bagi kita kekuatan, Allah bagi kita kemampuan untuk istiqamah. Okey, macam mana nak istiqamah dalam konteks tarbiyah? Jadi nombor satu sekali tuan-tuan, puan-puan rahmat Allah, kita kena plan. Kita ada perancangan. Jadi maknanya bila kita beramal tu, jangan mula dengan sesuatu yang besar-besar yang kita tak mampu. Mula yang kecil-kecil. Mula yang kecil-kecil. Kalau kita tahu kita nak kena korban infak yang besar, kita target kita nak infak untuk jalan fisabilillah ni 50% daripada gaji. Contoh aku dapat gaji 50%, aku nak infak. Contoh tu banyaklah. Banyak tu. Kan? Kemudian kita mulakanlah dengan 2.5%. 2.5% apa? Zakat. Mulakan dengan 2.5%. Sikit, akhirnya 50%. Dia infak untuk gerakan Islam. Untuk dakwah. Untuk jihad. 50%. Maknanya dia dapat, katalah gaji dia 5,000, 2,500. Kejam mata bagi pada dakwah. Contoh contoh bagi dakwah. Dan adalah aktiviti dakwahnya tu. Adalah dia punya tu. Kan? Bagi. Jadi Allah akan kayakan dia. Lagi kaya dia. Sebab 50% lebih. Tapi nak dapat peringkat tu, mula dengan 2.5% dulu. Zakat, pastikan zakat kita buat pelan-pelan. Sehingga hati kita ni, Allah buang daripada cinta kepada dunia. Allah buang daripada cinta dunia. Ada orang sampai 50%. Ada kawan-kawan saya tahu. Kadang-kadang lebih daripada 50%. Lebih. Lebih. Jadi kalau dia ada RM10, RM5 dia bagi pada dakwah, pada tarbiyah, pada jihad. RM5 dia bagi. Yang main-main RM5, ada RM10. Kalau ada RM1,500 dia bagi. Baik. Jadi tapi nak dapatkan kekuatan tu, jangan beramal, jangan mula dengan yang besar-besar, mula kecil-kecil dulu. Kecil-kecil dulu. Kecil-kecil dulu. Jadi yang penting istiqamah. Kecil sikit. Yang penting istiqamah. Baik. Kemudian setelah kita melakukan itu, kita cuba hubungkan untuk istiqamah ni, dia berkaitan dengan kita ni nak dapatkan apa dia panggil ni, sayang pada Allah. Sayang pada Allah, ikhlas pada Allah, sayang pada Allah, ikhlas pada Allah. Itu susah. Nanti kita akan buat tajuk tu nanti insya-Allah. Cuba secara ringkasnya sebut kat sini, kenapa kita hari ni sampai sekarang kita tak sayang Allah? Saya tanya dengan tuan-tuan. Sehingga kita tidak sanggup istiqamah dalam amal kita. Kita tak sayang dengan Allah. Kenapa tak sayang Allah? Umur dah 40 tahun, dah 50 tahun, umur dah 30 tahun, umur dah 60 tahun, umur dah 70 tahun, umur dah 80 tahun, tapi masih tak sayang Allah. Kenapa tuan-tuan?
Sebab dalam hati kita ada sayang benda lain daripada Allah. Baik. Kenapa kita sayang benda lain daripada Allah? Kenapa kita sayang yang lain lebih daripada sayang Allah? Kerana kita tak kenal Allah. Kita tak kenal Allah. Baik, saya beritahu. Apa yang menyebabkan seseorang itu sayang pada seseorang? Salah satunya apabila orang itu berbuat baik pada dia. Maka kita hari ini tak kenal nikmat yang Allah bagi pada kita. Kita tak tahu, kita tak kenal, kita tak perasan. Kita teori aja kita tahu. Allah bagi nikmat, Allah bagi rezeki. Tapi kita tak tahu itu daripada Allah. Tak perasan. Contoh, kita makan. Kita tengok makanan tu, kita nampak macam biasa kita makan tiap-tiap hari. Kita tak rasa pun makanan tu rezeki daripada Allah. Kita tak rasa sebab kita yang beli, kita yang masak, kita yang makan. Kita rasa kita punya. Sedangkan makanan tu rezeki daripada Allah. Ni yang ada depan mata kita. Minuman tu rezeki daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini tak sebut lagi mata yang boleh melihat, telinga yang boleh mendengar. Tak sebut lagi lidah yang boleh bercakap. Tak sebut lagi jantung yang sihat. Tubuh badan yang kuat. Tak sebut lagi nikmat anak-anak. Rumah. Kereta, harta, kerja. Nikmat kita tidak ada sakit. Orang lain kena kanser. Orang lain kena sakit COVID-19. Orang lain kena penyakit macam-macam. Kita tak sakit. Ataupun kalau kita ada sakit pun, sakit kita satu. Tu je sakit kita. Tu je sakit kita. Kita tak rasa nikmat Allah bagi pada kita. Macam kita boleh berbincang ni kan. Ini nikmat ni, nikmat. Jadi macam mana? Baik. Kita tengok kita dalam kategori mana? Bila kita menyingkapi nikmat kita. Bila kita nak tengok nikmat Allah ni, kita ni kategori mana? Ada 3 kategori. Kita kat mana? Kenapa kita nak tengok nikmat kita? Nikmat Allah bagi pada kita? Kerana baru kita boleh latih kita untuk sayang pada Allah. Baru kita boleh latih untuk sayang pada Allah. Kalau tak boleh. Okey, 3 jenis manusia. Kita ni kategori yang mana? Manusia pertama. Dia dapat nikmat. Seronok. Semua orang dapat nikmat seronok. Semua seronok dapat nikmat. Satu nikmat ni maknanya apa nikmat? Nikmat ni sesuatu yang disukai. Yang disukai itu nikmat lah. Kita dapat nikmat. Makan ke, orang bagi belanja ke apa. Suka tak? Sukalah. Dapat gaji, suka kan? Sihat badan, suka, nikmat. Semua nikmat. Baik. Manusia yang pertama, dia mendapat nikmat Allah. Macam mana cara dia punya perasaan dia? Dia seronok. Suka, gembira. Sampai cakap, Yahoo, macam tu kan. Ya bedu kalau orang dulu-dulu zaman batu kata orang putih kan. Ya bedu kan. Dia tak cakap Alhamdulillah kat Allah kawasan. Suka seronok. Tapi dia suka seronok pada nikmat itu. Ni orang pertama. Dia tengok makan. Sedapnya makan ni. Sedapnya makan. Dia betul makan. Dia lupa yang memberi nikmat. Itu jenis orang nombor 1. Macam mana kita nak sayang Allah? Kita nampak nikmat. Kita tidak nampak pemberi nikmat. Yang memberi nikmat kita tak nampak. Ar-Razzaq. Kita tak nampak. Kita tak tahu. Tak rasa. Tak perasan. Kita makan. Kita tengok makanan. Kita pun makan. Dah habis. Alhamdulillah. Sedap. Baru teringat Alhamdulillah. Itu pun tak teringat. Lidah aja. Hati tak rasa. Ni jenis nombor 1. Ini jenis orang yang lalai. Ini jenis orang yang akan dibakar dalam neraka Allah SWT. Kecuali dia bertaubat. Dia akan masuk neraka. Dan kemudian dia akan keluar neraka. Kalau dia Islam, dia beriman, mati, cuma dia lalai, dia masuk neraka, kena bakar dulu. Lepas tu dia akan baru masuk syurga. Ini jenis orang itu. Apa dia? Allah gambarkan, orang ini seperti binatang. Balhum adhal, bahkan lebih sesat. Walaqad zara'na li jahannam katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum azanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun. Jadi yang pertama ni, kita dapat nikmat, kita tengok nikmat aja. Kita perasan nikmat tu, kita seronok nikmat. Dapat gaji, kita nampak gaji tu, dah masuk lah. Berapa? Alhamdulillah ada bonus 3 bulan. Ada bonus 3 bulan. Kita nampak bonus 3 bulan. Kita nampak gaji. Kita tak nampak yang memberi gaji itu. Itu lalai. Itu lalai.
Dipenuhkan neraka jahanam katsiran minal jinna wal ins. Majoriti daripada jin dan manusia. Yang ada hati tak boleh faham. Yang ada mata tak boleh melihat. Yang ada telinga tak boleh mendengar. Ulaika kal an'am. Mereka bagaikan binatang ternakan. Balhum adhal. Bahkan lebih sesat. Kenapa lebih sesat? Binatang, dia makan, nampak makanan, dia nampak makan dia makan. Bila nak seronok, dia kahwin. Tapi, kan dia tak sesat kerana dia ikut fitrah. Manusia lebih sesat. Balhum adhal. Sebab manusia dia bagi nikmat, dia buat maksiat dengan nikmat tu. Dia lawan Allah. Binatang tak lawan Allah. Balhum adhal. Bahkan lebih sesat. Ini orang ni seperti binatang. Ini yang pertama sekali. Ini kategori pertama. Bila dapat sesuatu, dia melihat nikmat, dia tak melihat pemberi nikmat. Dia tak melihat, dia tak merasa Allah yang bagi nikmat tu Ar-Razzaq. Allah. Ar-Razzaq yang bagi nikmat, dia tak rasa. Jadi sebab tu dia tak sayang Allah. Dia tak sayang Allah. Ini kita kena tengok. Ini kategori nombor 1. Kita masuk kategori ni kah? Sekali-sekali masuk, sekali-sekali tak masuk. Sekali-sekali ingat, sekali-sekali tak ingat. Maka orang beriman, duduk dalam tarbiyah, mesti ingat selalu. Sebab tu, dosa orang yang dah duduk lama dalam tarbiyah ni, yang dah kenal Allah apa, dosanya ialah lalaikan Allah. Itu yang ditakutkan. Dia tak buat dah. Dosa mata tak buat dah. Dosa lidah tak buat dah. Dosa telinga tak buat dah. Dosa hati pun tak buat dah. Tapi lalai pada Allah. Ini kategori pertama. Macam mana nak istiqamah? Kita lalai daripada Allah. Kategori kedua, mereka yang mendapat nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Macam mana dia respon dia? Dia melihat nikmat Allah, katalah makanan sedap, makanan tu katalah dia seronok sangat makan tu, kan? Maka dia tahu itu nikmat daripada Allah. Itu nikmat daripada Allah. Dia pun menikmati, dia kata alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Dia pun makan, alhamdulillah, dia makan. Tapi dia rasa nikmat pada dia rasa nikmat benda tu, nikmat yang apa ni kita kata makanan tu nikmat dia, nikmat satu yang sedap, yang suka, yang seronok. Kemudian dia ingat Allah jugalah. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Dia pun makan. Habis makan macam nak makan baca bismillah. Habis makan alhamdulillah. Ni orang yang kedua, orang yang duduk dalam tarbiyah. Orang yang duduk dalam tarbiyah. Ni level orang ashabul yamin. Golongan yang kedua, ashabul yamin. Mudah-mudahan kita kurang-kurang macam ni lah. Yang ini tak lalai. Dia ingat Allah. Sebab dia tengok rezeki, dia ingat Allah. Tapi kadang-kadang ingat, kadang-kadang tak ingat. Itu kelemahan dia. Bila dia seronok sangat, dia ingat Allah. Bila biasa-biasa tak ingat. Dia boleh melihat, macam kita mata, boleh melihat, telinga boleh mendengar. Dah selalu sangat benda tu berada bersama kita, tak rasa nikmat. Kita rasa benda tu biasa dah. Kita kahwin. Contoh masa nak kahwin tu, nak dapatkan isteri tu, nak dapatkan suami tu, wah ini isteri paling best sekali. Perempuan paling terbaik di kampung. Orang kampung semua nak dia contohnya. Kita dapat perempuan yang terbaik di kampung. Kita rasa seronok sungguh, nikmat. Kemudian kita ataupun suami yang terbaik, nikmat. Tapi bila dah lama-lama kita rasa alah biasa. Orang dah tengok, untung kau dapat kahwin dengan orang yang paling cantik di kampung kan. Alah biasa, tiap-tiap hari aku tengok. Contoh kan. Dia lama-lama dah biasa. Jadi orang yang kedua ni, golongan kedua ni, dia dapat nikmat, dia tengok satu nikmat Allah bagi, kemudian dia tahu nikmat itu daripada Allah. Dia pun sebut alhamdulillah, tapi perasaan dia tu seronok tu pada nikmat tu. Seronok tu pada nikmat. Ni yang kedua. Tapi ini orang yang macam kita lah, macam baru nak belajar-belajar ni, macam kita semua ni. Yang ketiga, Allah bagi nikmat kat dia. Bagi makan, bagi minum, bagi hidup, tak sakit, hidayah Allah, macam-macam Allah bagi kat kita kan. Kemudian dia nampak nikmat itu, dia melihat, dia merasai pemberi nikmat, Allah yang bagi. Dia rasa seronok sebab Allah bagi. Dia bukan seronok dengan nikmat yang ada tu, makan tu. Dia seronok sebab Allah bagi dia makan. Allah bagi dia makan. Jadi kalau Allah bagi dia makan yang tak sedap pun, dia seronok sebab Allah bagi makan.
Kalau Allah bagi makan yang sedap pun, dia seronok sebab Allah bagi makan. Seronok dia bukan sedap tak sedap makanan tadi. Best tak best rezeki tadi. Seronok sebab Allah bagi. Kenapa dia seronok? Sebab Allah bagi. Sebab Allah sayang kat dia. Dia rasa Allah sedang perhatikan dia. Allah melihat dia. Allah sayang kat dia. Allah bagi nikmat kat dia. Maka dia seronok dengan pemberian daripada Allah, Tuhan yang mengasihi dia. Ini yang ketiga. Ini yang ketiga. Sehingga kan, apakah amalan dia? Bila melihat nikmat tadi, dapat nikmat. Maka amalan dia ialah, dia mengingati Allah. Dia puji Allah. Lebih banyak dia zikir daripada Allah. Sehingga katakan dia nak minum. Kan? Nikmat daripada Allah air. Kan? Dapat nikmat daripada Allah air contoh kan. Dia nak minum. Dia tengok ni, dia bukan nampak air ni. Dia haus. Dia bukan nampak air ni sahaja. Dia nampak yang memberinya. Maknanya dia merasai. Kan? Allah SWT perhatikan dia, bagi air kat dia. Walaupun air masak, air kosong aja. Bukan air cincau, bukan air ABC dan sebagainya. Kemudian, nikmat dia, seronok dia tu bukan pada air, bukan pada nikmat yang Allah bagi. Seronok dia pada Allah yang bagi pada dia nikmat. Sehingga dia pun kata, Allahu Akbar, terima kasih Allah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Dia pun buka Bismillah, dia buka, dia minum. Setiap teguk, Bismillah. Alhamdulillah, Bismillah. Alhamdulillah, Bismillah. Alhamdulillah. Yang dia seronok tu, bukan air yang dia dapat. Bukan rezeki yang dia dapat. Yang seronok sebab Allah bagi pada dia. Dia rasa tu Allah bagi. Kemudian dia sibuk. Apa dia sibuk? Bukan sibuk menikmati air. Dia sibuk memuji Allah. Dia sibuk mengagungkan Allah. Dia sibuk kan, merasakan dirinya beruntung sebab Allah bagi dia nikmat. Seronok sebab Allah bagi. Allah pilih dia. Allah perhatikan dia. Allah bagi dia rezeki. Dia seronok sebab Allah, bukan sebab rezeki. Sebab Allah. Ini golongan ketiga. Jadi dia sibuk dengan doa. Dia sibuk dengan puji Allah. Dia rasa rendah diri. Alhamdulillah ya Allah, terima kasihlah ya Allah. Dia baca Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Pemurah, yang Maha Penyayang. Dibaca sungguh-sungguh sepenuh hati. Dia tengok makanan dia bagi. Makanan apa? Nasi dengan kicap aja. Makanan tu apa? Roti keras. Tetapi dia tahu ni rezeki daripada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Seronok. Allah bagi rezeki. Dia tak tengok rezeki tu. Dia tengok yang memberi. Maka dia sibuk puji Allah. Dia sibuk besarkan Allah. Dia makin sayang kat Allah. Subhanallah. Ini manusia yang mengenal Allah. Manusia yang mengenal Allah. Jadi, kita ada 3 kategori yang berbanding dengan nombor 2 tadi. Nombor 1, memang dia nampak rezeki je. Dia tengok kaya. Itu yang dia mula marah. Alah, miskin. Alah, sikit aja. Sebab dia tengok kat benda tu. Upah lepas upah. Sikit aja. Tak pernah puas hati. Yang nombor 1. Nombor 2 ni, dia tengok rezeki, dia nampak daripada Allah. Dia rasa dia pun syukur juga. Tapi dia masih nikmat pada rezeki tu. Nikmat dia pada rezeki. Nikmat dia bukan kepada yang ketiga, kepada yang memberi rezeki. Dia rasa seronok sebab Allah sayang dia. Allah bagi rezeki kat dia. Allah Subhanahu Wa Taala pilih dia. Dia rasa seronok pada Allah. Itu yang dipuji Allah. Puji sungguh-sungguh. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Alhamdulillah tak sama dengan yang nombor 2. Nombor 2, Alhamdulillah sebab dia menikmati sup kambing. Alhamdulillah dia dapat gaji. Gaji tu dia seronok. Dia tak seronok dengan yang memberi gaji. Ini golongan nombor 2. Golongan nombor 2 ni kita lah. Sebab tu kita kadang-kadang kita lupa Allah. Kadang-kadang kita ingat Allah. Bila masa kita teringat Allah, Alhamdulillah. Bila masa lupa, kita makannya Bismillah pun tak. Kan? Kita lah. Jadi, nombor 3 ni, ialah seseorang yang sentiasa melihat sesuatu, menghubungkan dengan kekuasaan Allah, menghubungkan Allah Ar-Razzaq, menghubungkan dengan Allah SWT yang memberi segalanya. Dia hanyalah hamba. Aku ni hamba. Aku ni dhaif. Aku ni hina. Aku ni fakir. Aku ni terbatas tak mampu. Allah lah yang memampukan. Allah lah yang memuliakan. Allah lah yang memperkuatkan. Allah yang memberi rezeki. Maka pada ketika itu,
sayang dia, semakin sayang, semakin dekat dengan Allah. Bila dia semakin dekat dengan Allah, sudah tentulah dia semakin mendapat pertolongan daripada Allah. Maka baru dia mampu untuk istiqamah. Baru dia mampu untuk istiqamah. Kalau tidak, tak boleh nak istiqamah, terputus. Allah bagi kesihatan. Ingat, Allah bagi sihat supaya boleh jalan-jalan, pergi melancong ke sana ke sini. Dia pun pergilah melancong sana sini. Bagi nikmat, ada harta, nak dapat nikmat lagi dalam dunia. Dia tak rasa bahawa nikmat apa yang dia bagi itu untuk dia bersyukur pada Allah, tak rasa. Maka susah dia nak bersyukur. Sebab tu kita tak sayang Allah. Kita terhalang untuk sayang Allah. Terhalang untuk syukur pada Allah. Sebab kita tidak melihat, tidak merasa, tidak mengenal Allah. Kita dapat nikmat, kita nampak itu saja. Sebab tu dalam latihan orang yang nak mahu ditarbiyah, mahu membersihkan diri dia. Salah satu daripada latihannya ialah kita melihat rezeki yang Allah bagi, nikmat Allah bagi pada kita. Apa nikmat? Semua yang Allah bagi ni, semua yang kita suka, itu nikmat lah. Kan? Ada orang rambutnya cantik. Kan? Rambutnya cantik. Nikmat. Ada orang rambutnya kerekot. Ada orang hidungnya peset. Ada orang hidungnya mancung. Hidung peset pun nikmat. Ada orang tak ada hidung langsung. Ada orang hidung terpaksa dipotong. Kanser. Jadi, bila Allah bagi nikmat pada kita, barulah masa tu sampai peringkat tuan-tuan dan puan-puan rahmatullah. Bila kita menuju kepada kategori yang ketiga ni, maksudnya kita mula menyedari setiap sesuatu yang ada pada kita ni daripada Allah. Mula kita bersyukur ke Allah. Mula kita Alhamdulillah. Menangis kita. Kalau kita fikir nikmat Allah ni, menangis. Kalau kita fikir nikmat Allah ni, betul-betul mengalir air mata ni. Mengalir air mata. Tapi kita mengalir air mata sebab tak puas hati. Sehingga kan bila Allah uji kita, apa ujian Allah? Macam-macam Allah uji kita. Kan, kehilangan orang yang kita sayang, keluarga boykot kita, masyarakat boykot kita. Ni zaman Rasulullah SAW dulu kan. Ada yang kena tahan, dipecat. Ada yang macam-macam. Bila Allah uji kita, ada yang dengan kesihatan, Allah uji kita. Maka kita ingat ujian-ujian Allah, kesusahan tadi, kehilangan tadi, kita pun menangis. Tetapi apabila kita dah mula kenal nikmat Allah tadi, rupanya nikmat Allah lebih banyak daripada kesusahan. Lebih banyak daripada ujian. Lebih banyak nikmat Allah ni, lebih banyak. Mata kita, telinga kita, kita fikir, banyaknya nikmat Allah ni. Yang Allah uji kita sikit aja. Maka ketika itu tidak ada dah air mata menangisi masalah, menangisi kesusahan kita, menangisi penderitaan kita, menangisi kesakitan kita, kepedihan kita, tak ada dah. Air mata tak mengalir sebab sakit dah. Air mata mengalir bersyukur pada Allah. Ya Allah, Engkau bagi aku susah, Engkau bagi aku payah, Engkau bagi aku sakit. Ya Allah, sesungguhnya nikmat Engkau lebih banyak daripada yang Engkau ambil daripada aku. Ya Allah, jadikanlah aku sabar dengan sedikit ujian Kau ni, ya Allah. Jadikan aku redha. Tak ada dah menangis. Menangis sebab sakit, tak ada dah. Menangis sebab takut, tak ada dah. Tapi menangis kerana gembira bila mengenangkan nikmat Allah yang banyak sangat, melebihi daripada kesusahan kita, melebihi daripada kesakitan kita. Nikmatnya hebat sehingga kita menangis. Menangis bukan sebab kita menyesali kehilangan sesuatu yang kita sayang, tapi menangis sebab ya Allah, banyaknya nikmat Engkau bagi ke aku, ya Allah. Berilah kekuatan pada aku, ya Allah. Menangis sebab nikmat Allah. Maka kita jadi orang yang tenang, orang yang kuat. Diuji macam mana pun kita kuat, tenang. Di akhir zaman kita kena kenal Allah. Bila kita kenal Allah, barulah kita boleh nak lawan Dajjal. Baru boleh nak bina kekuatan. Hari ini kita tak kenal Allah. Kita melihat sesuatu, kita mendengar sesuatu, kita tak rasa tu nikmat Allah. Kita boleh hidup, kita tak rasa nikmat Allah. Cuba kita fikirkan nikmat Allah. Banyak sangat nikmat Allah ni. Tidak terhingga. Maka pada ketika itulah kita akan menangisi kekurangan kita, kelemahan kita. Ya Allah, aku dosa banyak. Ya Allah, Engkau bagi nikmat banyak ke aku.
Engkau bagi banyak nikmat kat aku. Aku ni banyak buat salah, banyak lemah, aku banyak lupa engkau. Kita menangis kerana kelemahan diri kita. Tak cukup nak mensyukuri Allah. Tak cukup nak ucap alhamdulillah. Tak cukup. Kita ucap alhamdulillah tu pun nikmat Allah bagi. Kita boleh mengucap alhamdulillah, puji Allah tu pun Allah bagi pada kita tu. Taufik daripada kita. Itu pun dah nikmat. Kita takkan habis-habis boleh nak puji Allah. Nikmatnya la tuhsuha. Nikmatnya tidak boleh dihitung. Banyaknya maka kita pun semakin tawaduk pada Allah. Semakin rendah diri pada Allah. Semakin tadaruk, rasa memerlukan Allah. Kita rasa makin sayang pada Allah. Makin sayang pada Allah. Kalau tak, kita tak sayang pada Allah. Kita sayang pada nikmatnya. Kita nak nikmat je. Kita nak seronok je. Itu nafsu. Ini latihan kita. Ya, sebab itulah salah satu perkara yang menyebabkan su'ul khatimah bila kita berpaling daripada istiqamah. Jadi macam mana nak istiqamah ni? Nak istiqamah ni kuncinya ialah bila kita rasa kita hamba Allah. Kita melalui hidup kita sebagai hamba Allah. Dengan perasaan kita ni kerdil, kita ni kecil, kita ni dhaif, kita terbatas, kita ni hina, kita ni fakir, tak ada apa-apa. Allah sahaja, maka dengan perasaan itu kita berjalan dalam kehidupan kita. Maka bila kita merasai diri kita ni hamba Allah, maka Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang akan memberikan kepada kita kekuatan. Kita boleh istiqamah. Kita sembahyang seronok, kita sembahyang tenang, kita sembahyang. Allah bagi lagi nikmat, bagi nikmat, tambah lagi nikmat, tambah lagi nikmat. Siapa yang bersyukur, Allah tambah nikmat. Bersyukur lagi, tambah nikmat, tambah nikmat. Itu kita boleh istiqamah. Baru kita boleh istiqamah. Baik. Satu perkara yang kita nak kena faham di sini, bukanlah maknanya bila kata-kata saya fakir, saya miskin, maknanya kita nak buang harta kita. Bukan. Kita tak mau jadi orang berpangkat, buang pangkat kita. Bukan. Bukan maksudnya begitu. Tetapi ialah apabila kita kata kita hamba Allah, segala yang ada pada kita ni, pangkat kita, harta kita, gelaran hebat kita, kekuatan kita, kepakaran kita, kekuatan-kekuatan kita, potensi kita, semua yang ada pada kita ni, kita buatlah perkara yang Allah redha, yang Allah suka, yang Allah perintah. Benda yang Allah larang, tinggalkan. Bila kita melaksanakan nikmat-nikmat tadi pada jalan Allah, yang Allah redha, beribadah pada dia, maka itulah tanda kita bersyukur. Bukanlah maknanya kita kata, aku fakir ya Allah, maka kita buang harta kita. Aku hina ya Allah, maka kita lucut jawatan kita. Bukan maknanya begitu. Tetapi apa sahaja yang ada pada kita, nikmat yang Allah bagi, nikmat yang Allah bagi tu, maka kita gunakanlah pada jalan Allah. Kita guna yang Allah perintah, yang Allah redha. Bila Allah redha, bila Allah perintah, kita buat. Bila Allah larang, kita tinggalkan. Itulah maknanya kita hamba Allah. Jadi kita tengok nikmat, bukan nikmat ni untuk kita nak bermewah-mewah. Untuk kita nak sampai peringkat melalaikan apa yang sepatutnya. Nikmat yang Allah bagi ni, kita nak manfaatkan untuk cari redha Allah. Baru kita boleh istiqamah. InsyaAllah. Jadi sebab itu tuan-tuan puan-puan, semakin kita duduk dalam tarbiyah, semakin kita duduk dalam proses nak memperbaiki diri, semakin kita nampak bahawa kita ni sebenarnya jauh dan kita nak kena kembali pada Allah. Kita nak dekatkan lagi diri kita dengan Allah. Kita nak lebih sensitif, nak lebih peka dengan nikmat-nikmat yang Allah bagi. Sebab bila kita peka dengan nikmat yang Allah bagi tadi, maka pada ketika itu Allah akan campakkan perasaan kita sayang pada Allah. Allah campakkan kita sayang pada Allah. Hari ni kita tak nak fikir nikmat yang diberikan oleh Allah tadi. Allah tak bagi sayang. Jadi Allah bagi kita sayang pada Allah. Allah campakkan perasaan. Ya Allah, aku sayang kat engkau ya Allah. Terima kasih ya Allah. Terima kasih ya Allah. Betul? Kemudian Allah uji kita. Apa Allah uji kita? Kesihatan. Kita ada masalah sakit, kan? Sakit apa? Sakit gigi lah, sakit mata lah, macam-macam sakit lah, sakit hati lah. Macam-macam sakit Allah bagi kat kita. Ujian. Kita tengok ujian tu, ya Allah, susah ni ujian ni.
Tapi sesungguhnya ya Allah, nikmat yang kau bagi banyak. Allah bagi nikmat kat kita banyak, tak terhitung bandingkan sedikit ujian. Ingat tak kisah Nabi Ayub alaihissalam? Nabi Ayub diuji dengan anak-anak dia mati, harta last kali, isteri dia pun lari, dia punya kesihatan semua habis kan, Nabi Ayub. Kemudian Nabi Ayub apa? Ya Allah, engkau lah yang maha mengetahui keadaan aku. Engkau lah yang maha mengetahui, engkau lah Ar-Rahman Ar-Rahim. Dia tak minta pun sembuh. Kenapa dia tak minta sembuh? Malu dia ke Allah. Allah bagi nikmat punya banyak, dengan sedikit aja ujian kita dah mula komplain, mula kritik Allah, mula macam-macam. Malu kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah bagi kita macam-macam nikmat. Cuba kita hitung nikmat kita. Duduk dalam bilik ada aircon. Duduk dalam rumah ada tempat tidur. Ada orang tempat tidur pun tak ada. Ada orang terpaksa tinggalkan rumah dia, tinggalkan tanah air dia jadi pelarian. Ada orang terpaksa jadi pelarian. Kita ada nikmat, ada rumah. Rumah sewa pun rumah. Rumah sewa pun rumah. Rumah orang tak apa, rumah tempat tinggal. Sebab dunia ni pinjaman. Dunia ni pinjaman sementara. Yang rumah kita sebenar di mana? Ashabul Jannah. Ashabul Jannah. Itu baru rumah kita. Ada seorang sahabat-sahabat kita di masa jumpa dengan Sisi Kedah baru ni, dia ada tengok ni kan. Kami macam mana ustaz? Kami duduk rumah sewa. Tak apa rumah sewa pun. Sebab apa? Sebab rumah sebenar bukan kat sini. Rumah sebenar di syurga Allah. Ada orang pinjam macam-macam, ambil bunga, ambil riba, nak beli rumah. Rumah bukan 1, 10 rumah. Dia beli rumah. Duduk tidak, 10 saja je beli. Kereta pun macam itu juga. Pinjam, ambil riba. Berperang dengan Allah Subhanahu Wa Taala, ambil riba. Jadi tuan-tuan mata Allah, jadi sebut kat sini, yang ketiga perkara yang boleh membawa kepada su'ul khatimah ialah apabila kita berpaling daripada istiqamah. Berpaling daripada istiqamah. Dan bila kita berpaling daripada istiqamah, maka pada ketika itu kita akan Allah Subhanahu Wa Taala cabut kekuatan untuk dia berada dalam keadaan husnul khatimah. Allah menjamin dalam ayat yang kita baca tadi, Allah menjamin akan menjaga mereka yang istiqamah dan mengirimkan bagi mereka malaikat yang akan menyuruh kepada mereka jalan yang lurus. Tengok surah Al-Fussilat ayat 30-31. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, Rabbunallah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, summastaqamu, maka malaikat akan turun kepada mereka. Kemudian malaikat akan bercakap, janganlah kamu takut, janganlah kamu sedih, bergembiralah kamu dengan syurga yang telah dijanjikan Allah pada kamu. Siapa yang istiqamah? Allah janji, yang redha dia, syurga dia. Kamilah pelindung-pelindung kamu. Orang yang istiqamah ni, Allah akan melindungi dia. Ini penting akhir zaman. Allah akan melindungi dia dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Di dalamnya kamu memperoleh apa yang kamu inginkan dan memperoleh pula apa yang kamu minta. Apa yang kamu nak, kamu dapat, semua dapat. Jadi orang yang berpaling dari perjalanan istiqamah dan menyimpang dari petunjuk akan mendapat su'ul khatimah. Jadi ini sebab yang ketiga, iaitu sebab yang menyebabkan seseorang itu akan mendapat su'ul khatimah apabila dia berpaling daripada istiqamah. Dan berpaling daripada istiqamah ini adalah merupakan salah satu daripada perkara yang besar. Sehingga kan Rasulullah SAW gambarkan ayat yang berat sekali ialah ayat perintah istiqamah. Sebab tu beriman dasar, jauhkan maksiat dasar, beramal dasar. Tapi nak istiqamah. Nak istiqamah tu sampailah saat kita dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sampai matilah macam itu kan. Barulah kita digambarkan selamat. Jadi sinilah kita lihat bagaimana keadaan yang sepatutnya. Keadaan yang sepatutnya. Jadi saya rasa dah pukul 11, saya tak ada jam ni. Sekejap
10. Jadi saya kata dah lebih masa lah. InsyaAllah tuan-tuan puan-puan mata Allah, 3 sebab-sebab su'ul khatimah, 3 sebab-sebab kebinasaan di akhir hayat kita yang kita cuba perbaiki. Yang pertama, dalam siri pertama ialah akidah yang rosak. Akidah yang rosak ini dia lahir daripada kita tidak ikut jalan nak mengenal Allah. Kita tidak tajdidkan iman kita, tidak tajdidkan syahadah kita, kita tidak perbaharui iman kita. Tiap-tiap hari kita lalui dengan lalai, dan kemudian kita tidak kenal Allah. Kemudian kita tidak faham, tidak rasa, tidak perasan, tidak tahu ada sifat munafik dalam diri kita. Maka sifat-sifat munafik itu akan menyebabkan kita akidah kita rosak. Yang kedua ialah sebab kepada su'ul khatimah, kesudahan yang buruk, ialah kita bersama-sama dengan maksiat dan terus menerus dengan maksiat. Terus menerus dengan maksiat. Kita dah bincang dah semalam. Jadi kita faham, apabila kita terus menerus dengan maksiat, maknanya kita telah mempertuhankan hawa nafsu kita sendiri. Kita ikut nafsu kita. Tiba-tiba datang waktu ajal, maka kita tidak akan dapat bersyahadah. Susah nak bersyahadah. Sebab Allah akan lintaskan pada orang yang bermaksiat, yang suka cenderung pada maksiat tu, dia akan teringat maksiat dia. Kita dah bincang lepas. Dan yang ketiga ialah kita tidak menjaga istiqamah. Berpaling daripada istiqamah. Berpaling daripada istiqamah ini adalah merupakan sifat-sifat orang-orang yang tidak sabar. Tidak sabar. Orang yang nak cepat, orang ikut nafsu. Jadi kita kena tahu macam mana nak istiqamah. Maka kunci istiqamah kita dah beritahu tadi, iaitu kita nak kena latih diri kita menjadi hamba Allah. Menjadi hamba Allah yang betul-betul hamba Allah. Kita nak rasa diri kita lemah dan sebagainya. Jangan kita rasa diri kita kuat. Jangan kita rasa diri kita kuat. Kalau kita boleh beramal, kita nak rasa amal tu nikmat Allah bagi, taufik pada kita. Allah bagi izin pada kita, taufik untuk kita beramal. Maka kita rendahkan diri pada Allah. Minta ampun pada Allah kelemahan amal. Minta ampun pada Allah ke dosa yang ada dalam amalan kita. Kemudian kita minta, ya Allah, berilah kekuatan pada aku untuk istiqamah. Minta pada Allah. Jadi seseorang yang menjadi hamba Allah, maka Allah akan tolong dia. Maka dia akan kuat dengan Allah. Dia akan kaya dengan Allah. Dia akan mulia dengan Allah. Dia akan mampu dengan Allah. Apa maksud dengan Allah ni? Dia akan mampu, dia akan mulia dengan pertolongan Allah. Dengan anugerah Allah. Allah akan anugerahkan pada dia. Supaya dia boleh berjalan dan bergerak dengan istiqamah. Dan kemudian kita kena sama-sama merasailah bahawa untuk istiqamah ini kita perlu sentiasa duduk dalam keadaan bersyukur pada Allah dengan nikmat kita. Itu antara jalan-jalan untuk kita nak merasai hamba Allah tadi. Renunglah nikmat yang Allah bagi. Renung nikmat yang Allah bagi. Maka bila kita renung nikmat yang Allah bagi itu, mudah-mudahan kita sayang pada Allah. Kita sayang pada Allah, lepas tu kita pun mula ikhlas pada Allah, mula tunduk pada Allah, rendah diri, dan akhirnya kita akan mendekati sifat sebagai hamba Allah. Dan bila sifat hamba Allah tadi, insya-Allah mudah-mudahan Allah berikan pada kita anugerah demi anugerah demi anugerah. Bagaimana Allah gambarkan, siapa yang bersyukur pada Allah, Allah akan tambah lagi nikmat dia. Jadi nikmat tu apa? Salah satu nikmat yang besar yang ditambah oleh Allah ialah kemampuan untuk istiqamah di dalam amalan kita. Jadi itu antara perkara-perkara yang insya-Allah kita bincangkan pada hari ini. Jika ada keizinan Allah, insya-Allah kita sambung esok dengan sebab-sebab yang keempat dan mungkin yang kelima, untuk kita main siri yang terakhir untuk tajuk ni, untuk kita bincang mengenai apakah dia perkara-perkara yang boleh membawa kepada su'ul khatimah. Jadi ada lima, ada lima semua sekali. Jadi kita bawa yang pertama akidah yang rosak, yang kedua terus menerus dengan maksiat, yang ketiga istiqamah, berpaling daripada istiqamah. Yang keempat, kelima insya-Allah kita akan sambung besok. Insya-Allah mudah-mudahan Allah berikan kekuatan, keizinan pada kita untuk sama-sama istiqamah, insya-Allah. Aku liqali hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Insya-Allah kita tangguh, kita baca doa rabitah. Auzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wassahbihi ajma'in. Allahumma innaka ta'lam anna hadhihi alqulub qad istamat ala muhabbatik والتقت على طاعتك وتوهدت على دعوتك
وتعهدت على نصرة شريعتك فأسك اللهم رابطتها وأدمدها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح سرورها بفيض الإيمان بك وجمل التوكل عليك وأحييها بمعرفتك وأمتها على الشهادة في سبيلك يا الله إنك نعم المولى ونعم النصير. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك وعلى جهاد في سبيلك. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم اختم علينا يا الله بحسن الخاتمة ولا تختم علينا يا الله بسوء الخاتمة. اللهم انصر الإسلام والمسلمين والمستضعفين والمجاهدين في كل مكان وفي كل زمان. اللهم انصرنا على تارك الدعوة والتارك التربية والتارك الجهاد في سبيل الله. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم إنا نسألك لسانا رتيبا بذكرك وقلبا مفعوما بشكرك وبدنا حينا لينا بطاعتك. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ونسألك قلبا خاشعا ونسألك علما نافعا ونسألك يقينا صادقا ونسألك دينا قيما ونسألك العافية من كل بلية ونسألك تمام الغنى عن الناس وهب لنا حقيقة الإيمان بك حتى لا نخاف ولا نرجو غيرك ولا نعبد شيئا سواك واجعل يدك مبسوطة علينا وعلى أهلنا وأولادنا ومن معنا برحمتك ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك يا نعم المجيب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر. اللهم إنا نعوذ بك من فتنة المحيا والممات. اللهم إنا نعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. اللهم إنا نعوذ بك من المأسم والمغرم. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلم ونستغفرك لما لا نعلم. اللهم اجعلنا من المؤمنين حقا. اللهم اجعلنا من المتقين حقا. اللهم اجعلنا من المحسنين حقا. اللهم اجعلنا من المقربين. اللهم اجعلنا من العارفين. اللهم اجعلنا من الواصلين. اللهم اجعلنا من المحبين. اللهم اجعلنا من الصديقين والشهداء والصالحين. اللهم اجعلنا من المهديين. ربنا تقبل دعاءنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا الله إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. InsyaAllah tuan-tuan dan puan-puan, tolong sampaikan pada yang lain insyaAllah. Mudah-mudahan barakah ada dalam kita punya forward tu insyaAllah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.